Forum Remaja berkata ilmunya ada. Forum Remaja Penggerak Generasi Kreatif Berwibawa. Forum Remaja Penggerak Generasi Kreatif Berwibawa. Forum Remaja Teknologi disanjung, negara maju dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi ahli-ahli panel yang sudi bersidang pada hari ini, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan, guru bertaraf dunia. Baiklah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersua pada hari ini. Nama saya Nur Al-Safina binti Nur Hisham telah diberi mandat selaku pengerusi bersama ahli-ahli panel hari ini untuk bersidang untuk kita menyelusuri tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya mulakan sesi memperkenalkan diri ahli-ahli panel yang lain, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang topik kita pada hari ini, iaitu tema kita pada hari ini ialah kecerdasan buatan dalam kurungan AI, di mana topik ini saya mengira pasti menarik perhatian hadirin sekalian kerana AI ini masyarakat kita lebih gemar menggunakan AI. Jadi saya harap hadirin pada hari ini lebih peka berkenaan topik yang akan dikupaskan oleh ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, tajuk topik kita pada hari ini ialah dua sisi kecerdasan buatan, kebaikan dan keburukan dalam era digital. Hadirin sekalian, secara umumnya kita mengetahui bahawa kecerdasan buatan merujuk kepada keupayaan sistem komputer untuk melaksanakan tugasan yang biasanya memerlukan kebijaksanaan manusia seperti berfikir, belajar, membuat keputusan. Dan bukan itu saja, AI kini memainkan peran penting dalam pelbagai kehidupan seperti kesihatan, pendidikan, pengangkutan dan sebagainya. Sebagai contoh, penggunaan AI seperti ChatGPT yang telah memudahkan komunikasi antara manusia dengan mesin. Baiklah, secara keseluruhannya, kita boleh lihat bahawa penggunaan kecerdasan buatan ini sememangnya membawa kepada bentuk yang lebih positif di mana memberi manfaat kepada kita. Namun, kita perlu peka juga di mana AI ini juga mampu mendatangkan keburukan sekiranya kita menyalahgunakan penggunaan AI ini. Oleh itu, sebelum kita meneruskan topik kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel yang lain terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana tak kenal, maka tak cinta. Di sebelah kanan saya, saudari Fuzla Aisyah. Ya, cantik manis orangnya. Apa khabar saudari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kabar baik semua? Baiklah, seterusnya saudari di sebelah kiri saya pula. Tampak yakin dan tenang. Nama diberi Nurdania Umairah binti Muhammad Al-Faizal. Apa khabar saudari? Saya sejahtera saudari pengerusi. Baiklah, selesai sesi pengenalan diri bersama ahli-ahli panel yang lain, kita teruskan dengan topik pembincangan kita pada hari ini berkaitan dua sisi kecerdasan buatan, kebaikan dan keburukan dalam era digital. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada saudari Fuzla Aisyah pada hari ini. Oleh itu, saudari, boleh saudari kongsikan apakah manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan kecerdasan buatan dalam kurungan AI ini? Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama dalam forum bertemakan kecerdasan buatan AI membawa manfaat atau mudarat. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis atas pengenalan sebentar tadi. Saya, Fuzla Aisyah binti Muhammad Farizat, selaku ahli panel kedua akan meneruskan perbincangan kita dengan mengupas kebaikan serta keburukan kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia masa kini. Hadirin sekalian, kita tidak dapat menafikan bahawa kecerdasan buatan membawa banyak kebaikan dalam masyarakat. Dalam bidang perubatan, AI digunakan untuk membantu doktor menganalisis imej seperti X-ray dan MRI dengan lebih cepat dan tepat. Bayangkan, diagnosis yang dulunya mengambil masa berjam-jam kini boleh diketahui dalam beberapa minit sahaja. Ini bermakna lebih banyak nyawa dapat diselamatkan hasil bantuan teknologi ini.
Seterusnya, dalam bidang pendidikan, AI membantu mewujudkan sistem pembelajaran yang menyesuaikan diri mengikut tahap pelajar. Contohnya, aplikasi pembelajaran pintar mampu memberi latihan tambahan kepada pelajar yang lemah dan mencabar minda pelajar yang cemerlang. Dengan ini, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga berkesan terhadap murid. Tidak cukup dengan itu, dalam bidang industri, penggunaan robot dan sistem automasi yang dikawal oleh AI telah meningkatkan produktiviti serta menjimatkan masa dan tenaga kerja manusia. Tugas-tugas yang berat dan berulang kini dapat dilaksanakan dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kualiti hasil kerja. Hadirin sekalian, demikianlah hujah yang cukup padat yang telah dikongsikan oleh saudari Fuzlat Isha sebentar tadi berkenaan manfaat penggunaan kecerdasan buatan dalam kurungan AI. Saya yakin dan pasti bahawa semua hadirin faham dan mampu mengambil manfaat berdasarkan perkongsian yang telah diberikan oleh saudari sebentar tadi. Nampaknya pembincangan kita pada hari ini cukup menarik. Oleh itu saya ingin merancakkan lagi dengan soalan kedua dan saya akan berikan soalan ini kepada saudari seterusnya, iaitu saudari Dania Umairah, iaitu berkenaan manfaat. Apakah manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita menggunakan kecerdasan buatan dan kurungan AI ini? Mohon respon saudari Dania Umairah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi atas soalan yang diajukan. Saya sebenarnya amat teruja dengan topik bincangan forum kita pada hari ini. Saya kira ahli panel dan juga hadirin yang hadir pada ini juga cukup teruja apabila kita mendengar dan menyebut istilah kecerdasan buatan AI atau dalam bahasa Inggerisnya Artificial Intelligence. Hadirin sekalian, pada pendapat saya, salah satu kebaikan utama teknologi kecerdasan buatan AI ini ialah keupayaan teknologi ini meningkatkan keberkesanan dalam pelbagai sektor industri yang ada. Kewujudan fungsi kawalan langsung membolehkan tugas-tugas yang rumit dan memakan masa kini diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Saya yakin apabila menyebut fungsi kawalan kendiri, ramai yang terbayangkan kereta Tesla di kaca minda dan memakan. Saya yakin apabila menyebut fungsi kawalan kendiri, ramai yang terbayangkan kereta Tesla di kaca minda. Namun, contoh yang ingin saya kemukakan ialah di sektor perubatan. Dalam sektor perubatan, penggunaan teknologi kecerdasan AI amatlah membantu doktor membuat diagnosis dengan lebih tepat dan pantas kerana AI mampu menganalisis ribuan imej perubatan dalam masa yang singkat. Pada tahun 2020, para penyelidik dari Google Health membangunkan sistem AI diuji dengan menggunakan ribuan mamogram dari wanita di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Hasil penggunaan AI ini telah berjaya mengurangkan kes positif palsu, yakni kes di mana pesakit dianggap ada kanser tetapi sebenarnya tidak sebanyak sebanyak 5.7 di AS dan 1.2% di UK. Teknologi AI juga berjaya mengurangkan kes negatif palsu, yakni di mana kes pesakit yang mempunyai kanser tetapi tidak berjaya kenal pasti kansernya sebanyak 9.4% di AS dan 2.7% di UK. Kehadiran sistem ini mampu membantu pakar radiologi menganalisis ribuan imej mamogram dengan pantas dan memberikan hasil yang sangat tepat. Dalam banyak kes, AI dapat membantu dalam mengenal pasti tanda-tanda awal kanser yang mungkin terlepas pandang oleh pakar manusia, sekaligus membantu dalam diagnosis yang lebih cepat dan rawatan awal. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudari Dania Umairah atas perkongsian yang begitu bermakna sebentar tadi. Baiklah, selesai kupasan berkenaan manfaat penggunaan AI. Namun, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, penggunaan AI ini tidak boleh digunakan sepenuhnya dan dia juga perlu digunakan secara berkala kerana ia boleh mendatangkan implikasi negatif. Oleh itu, saya buka kepada mana-mana panel yang ingin melontarkan hujah apakah mudarat atau keburukan yang boleh kita dapat sekiranya kita menyalahgunakan penggunaan AI ini.
Bersilakan. Namun begitu, di sebalik segala manfaat yang disebutkan tadi, tidak dapat lagi boleh menutup mata terhadap keburukannya. Antara cabaran terbesar ialah penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin pintar. Pekerjaan seperti operator kilang, pemandu, malah juruang juga kini diambil alih oleh sistem automatik. Hal ini sudah tentu menjelaskan peluang pekerjaan dan menyebabkan ramai kehilangan sumber pendapatan. Selain itu, penyalahgunaan AI juga boleh menimbulkan masalah besar. Sebagai contoh, teknologi deepfake boleh digunakan untuk menghasilkan video palsu yang kelihatan benar. Situasi seperti ini boleh mencetuskan fitnah, menjejaskan reputasi individu dan menggugat keharmonian masyarakat. Lebih membimbangkan, AI tidak mempunyai nilai moral atau emosi seperti manusia. Mesin mungkin bijak dalam membuat keputusan pantas, tapi ia tidak mampu untuk menilai sesuatu dari sudut kemanusiaan dan juga segi etika. Jika AI digunakan tanpa pengawasan, ia berpotensi besar untuk membawa kesan buruk kepada keselamatan dan juga privasi manusia. Terima kasih saudara pengerusi. Soalan yang dinanti-nantikan oleh saya. Saudari pengerusi forum, ahli panel dan sidang hadirin semua. Orang tua-tua ada berpesan, lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan. Bermaksud, yang baik jangan lekas diterima dan yang buruk jangan lekas ditolak. Saya berpandangan bahawa tanpa kita sedar atau tidak, teknologi kecerdasan buatan AI ini turut memberikan impak negatif dalam bidang perindustrian, khususnya kemunculan teknologi ini secara langsung telah mengambil alih tempat manusia sehingga boleh mengakibatkan masalah pengangguran. Perkara ini sangat menggusarkan saya kerana saya dan rakan-rakan panel semulah generasi yang sedang melaluinya. Menurut akhbar berita harian online, Menteri Sumbangan Manusia V. Sivakumar berkata, Forum Ekonomi Dunia 2020 memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menyebabkan berlakunya kemelesetan tugas dalam pelbagai industri. Jika ini tidak ditangani dengan baik, masalah pengangguran akan terus meruncingkan di dalam negara kita. Hadirin sekalian, demikian tadi para ahli panel telah menjelaskan dengan bernas berkenaan topik kita pada hari ini, terutamanya berkenaan manfaat dan mudarat penggunaan kecerdasan buatan dan golongan AI ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata penutup bicara, saya mempersilakan mana-mana ahli panel untuk merumuskan sedikit berkenaan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Kesimpulannya, kecerdasan buatan bukanlah musuh kepada manusia, tetapi alat yang perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab. Jika dikawal dengan betul, AI mampu memajukan kehidupan kita ke tahap yang lebih tinggi. Namun, jika disalahgunakan, ia mampu menjadi duri dalam daging yang mengancam masa depan manusia itu sendiri. Sebagai remaja yang menjadi pemangkin budaya ilmu di dada, kita perlu celik teknologi dan juga berilmu dalam mengendalikan kemajuan ini agar ia memberi manfaat, bukan mudarat. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi majlis. Topik yang cukup menarik untuk kita kupaskan pada hari ini. Apa yang dapat saya rangkumkan di sini ialah mahu tidak mahu, teknologi akan sentiasa berkembang. Oleh itu, sebagai manusia yang dikurniakan akal, kita perlu mempunyai kesedaran dan tanggungjawab dalam menggunakan teknologi yang tercipta. Hadirin sekalian, ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Kerana apa? Kerana mereka sudi bersidang bersama saya pada hari ini untuk mengupaskan topik perbincangan kita pada hari ini berkenaan kecerdasan buatan dalam kurungan AI. Oleh itu, saya harap hadirin sekalian mengambil berat di mana kita perlu menggunakan AI ini secara berhati-hati. Kerana apa? Walaupun ia boleh mendatangkan manfaat, tetapi ia tetap boleh mendatangkan implikasi negatif. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Pagi petang menjala ikan untuk dijual di kedai pekan. Kecerdasan buatan cukup meringankan, tetapi manusia tetap diperlukan. Akhir kata, AI semestinya mendatangkan manfaat, tetapi jika disalahgunakan, ia tetap mendatangkan mudarat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.